Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu live pagi. Itu maksudnya live. Oh, apa ngapain sama ini? Kenapa? Oh gitu. Begitulah, kadang-kadang masalah internet ni mengganggu ataupun menjejaskan apa orang bilang, setiap pengguna ataupun pengamal media. Sebab dia boleh ganggu image tu. Okey, tahu Astar okey? Astar okey, tapi macam bunyi guntur sudah nih di sini. Okey. Audio. Test. Musiknya kan baru neneng tapi sudah masuk tak mengerti macam mana mau menyanyi. Langsung ndak ngam. Kau yang patut kejar dia. Ndak boleh dia kejar. Ndak boleh dia kejar. Ndak boleh aku masuk tempo itu. Oh iya. Jadi takaran aku. Jadi kita tukar lagu dulu, memandangkan lagunya ini macam pada hari ini YTV cuba cari apa kejadian yang berlaku di Sandakan. Start hari ini dan semalam lah. Semalam kita tengok apa kejadian. Kita boleh ceritakan di hujung nanti kita mau bersama dengan saudara Alan Furugi. Kita mau cerita berkenaan dengan bagaimana perbandingan ataupun kita boleh menilai kelebihan orang yang ada kemahiran dan kelebihan orang yang ada ijazah. Adakah cukup dengan ijazah ataupun memang perlukan kemahiran, atau cukup kemahiran tak perlu ijazah? Ada orang boleh jadi businessman, businesswoman tanpa ijazah. Apa yang dia ada, dia cuma ada kemahiran. Alright. Jadi boleh on di situ terus. Boleh on sudah di sini ya. Lepas tu ada pula orang yang ada kemahiran, tiada kemahiran tapi ada ijazah. Kemana dia boleh pergi? Sejauh mana dia boleh terbang, sejauh mana dia boleh melompat. Kan? Nanti kita akan sentuh cerita tu. Kita listen dulu. Listen to the song here in my heart, a melodious time, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come from my dreams to be heard. There will not be pushing side of turn into your own. I'll push you on. Listen.
kali lagu yang Listen. membunuh. Okey pula. Mayon. Mayon listen. No. Tiba-tiba. Sudah. Habis masa kita. Kamu dengar apa yang kita sampaikan hari ini? Itu sebab itulah si Kira nyanyi lagu listen. Betul. Sebab dia mau kamu dengar betul-betul apa yang Ya. topik, apa yang kami mau cerita, apa topik kami hari ini di White TV. Kan? Kita bercerita dengan si Jinani ke? Si Gina ni lah. Lama sudah kau tak muncul Jinani. Sebab Gina ni baru-baru demam. Sakit tekak si Kira. Sakit tekak. Sama lah kamu. Dan dua-dua. Kena seorang mesti kena dua-dua. Sebab kita menggunakan jasad yang sama. Okey guys? Okey guys, apa yang kau rasa menarik di Sandakan? Apa kejadian di Sandakan yang kau tahu setakat ni? Oh, Yang kita tak terkini. tahu apa-apa. So, Mana kita tahu kat apa? rumah kuarantin. Kita main je. Tak, kita nak tahu apa perkembangan kat Sandakan selepas SIM datang. Selepas Sam datang kemarin ada juga kami cerita sedikit tentang Sam. Sebab daripada pagi dia datang. Ya kan kemarin kita tak ada. Ya. Semalam pun kita tak ada. Tiada juga. Petang-petang tu tiada. Pun tak ada juga. Kita tu meninggal. Tiada sembang wanita. Tak ada. Tiada. Kalau cerita pasal wanita, apa topik yang kau paling sesuai yang si Kira boleh sentuh? Orang selalu kaitkan kenapa wanita lambat bersiap. Iya ke? Itu sebab si Jinani wanita ataupun sengaja Takkan Gina ni jantan pula. iya. Baik. Lambat bersiap lah juga dia. Taklah Gina ni kan masih budak. Iya Lepas ke? mandi pakai betang, pakai baju jalan. Terus begitu saja. Gitu je. Kalau Kalau- api pula elektrik tiada macam mana? Okey je si Jinani. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita pakai tu main masuk punya. bukan. Tak perlu iron ke apa ke? Tak payah. Tapi kau kakak Kiram. Selepas dia begitu, dia turun pergi studio murka. Murka. Bukan marah je, murka. Si Jinani ada sebut pasal perempuan lambat siap. Betul ke perempuan yang lambat bersiap? Apa antara faktor? Kita sentuh sikit saja. Biar sikit orang je. cerita panjang nanti sebelah petang tu. Sebab wanita spesialnya kalau yang tak bertutung lagi lama bersiap. Dia mau keringkan rambut lagi. Keringkan rambut lagi. Nak cari style rambut lagi. Tu pakai krim muka. Lepas tu pakai hand sanitizer ke muka itu dah gila dah. Pakai moisturizer. Pakai mascara. Pakai bedak. Pakai blusher. Pakai gincu. Nak bayangkan guys. Masa lambat Di betul. masa empat. Lepas tu setrika baju lagi. Tapi ada lelaki pun kadang-kadang lambat siap juga. Tapi dia lama ditandas. Itu mau dibom. Dia ada pengalaman kawan memang dia bilang aku kalau ditandas memang lama. Setengah jam. Iya ke? Iya. Kawan YTV pula tu. Ingat sih perkara tu. Dapat. Saya pun tercari-cari ke mana orang Tapi tu. jarang. Kebanyakan perempuan lambat bersiap. Itu si Jinani punya persoalan. So dia kaitkan dengan diri dia. Tapi lelaki pula macam mana? Ada juga. So sedikit. Sebab tu kita buat perbandingan. So kalau dia lebih kepada wanita, kita sentuh pasal wanita. Yelah, sebab perempuan kalau dia cakap on the way, tunggulah 2 jam kemudian. 2 jam kemudian. Biasa YouTuber 2 akan hours pakai later. Ya, 2 hours later. Saya bercakap begitu lagi kan. Selain daripada tu lah, lambat bersiap apa lagi yang mungkin ini bagilah idea supaya petang nanti wanita boleh bercerita tentang apa tu? Nak bagi idea Topik. macam mana? Ada apa? Kita tahu semua wanita memang lambat bersiap. Itu satu pot pula. Itu satu part, satu story, satu topik. Okey. Topik lain berkait dengan wanita. Pasal Wanita tidak mau kalah. wanita tak mau kalah. Tak nak kalah guys. Bayangkan kalau perempuan kalah. Wanita dia mesti mau menang ke? Dia salah ke, dia tak berdosa ke, dia tetap menang. Ya, dia mesti mau menang. Tak kira lah dia ni wanita single, wanita sudah berkahwin. Kahwin paling best kalau wanita baru bercinta-cinta. Wow. Dia gaduh dengan boyfriend dia pujuk-pujuk. Tapi Kalau kau dah salah, kau lagi yang salah. tapi kalau tengah bercinta, memang lelaki dia memang akan tunjuk hero dia. Dia memang pasti. jangan dia jadi pemujuk. Ya ke? Biasanya macam tu. Jadi sebenarnya yang menang lelaki ke? Ya ke menang lelaki? lelaki perempuan memang tidak mau mengalah, tidak sentiasa mau menang. Tapi Itu lelaki soal bagi peluang untuk dia menang. pujuk-memujuk. Kalau nak berdebat dengan perempuan, tak tidak- ada istilah lelaki menang guys. Kalau perempuan dah marah, dia type tu macam komputer. Wah, laju kan. Dah sempat kita Lepas tengok tu dari yang dikubur, dia boleh bangkitkan kembali. Oh. Dia ungkit. Itu saya letak dengan diri kakak kira gitu. Oh, Ina jangan begitu. Mengungkitnya satu amalan yang tidak sihat, geng. Jangan. Tapi jangan cerita pasal tu. Lain apa? Nah, Apa lagi? ada masuk komen. Dia bilang, ada lelaki mandi lama macam mandi bunga. 30-40 minit baru siap mandi. Kalau perempuan mandi.
Itu sebab tu lo bilang lelaki lama ditandas. Apa juga dia buat? Dia cuci muka ke? Alah, Dia kalau cukur perempuan jambang misai ke? Apa lagi? Main handphone ditandas. kan? Kan? Main Mobile Legend kat tandas. Oh, nah. Bayangkan kalau tu handphone jatuh pergi. Dah, belum ada lagi sejarah orang bawa handphone. Sebenarnya bukan lelaki saya bawa handphone pergi tandas. Sekarang bukan musim. Sekarang ni memang trend orang pakai smartphone, orang pakai gadget, orang pakai handphone. So mana-mana dia pergi benda tu ada. Dulu kalau perokok lah biasanya kan. Kita keluar daripada tandas confirm keluar daripada tandas confirm tandas bawa rokok. Sebab Kerana? perokok memang akan berasap di tandas. Oh, ya ke? Tempat termenung bukan sesuai bagi orang. Tandas tu bukan sudah tempat Jadi termenung. sekarang Sekarang dah ada sudah zaman apa orang bilang termenung-termenung tu tiada sudah. Sebab di dalam tandas dia akan beraksi. sambil mengejar. Bunuh dia. Bunuh. Itu kalau main game. Tapi mungkin dia cari update. Contohlah mungkin ada geng White TV yang Oh, ada yang tengah ada cari yang kena topik kali ni, emergency, apa yang tak mau ada dicerita? air guys. Ya. Tu dia lawat kat tandas guys. Oh, no. Kalau tidak air masak dia akan usaha daripada handphone tu untuk mencari air. Lepas tu pun dia mati guys. Ayo kita Oh, tolong kita. Jadi sebab tu lah lama di tandas. Sebab Lelaki tu lama tapi di kalau tandas. wanita memang Ah. selalu dikaitkan dengan siput. Siput. Siput tu yang lambat Wanita ke berjalan lelaki? tu. Wanita. Wanita. Wanita dikaitkan siput. Lambat. Ya, siput kura-kura lepas tu bilangnya kat dunia ni ada orang pas lah. Kat dunia ni ada 3 species. 3 species ke? Itu 3 species pieces. ke? 3 spesies. 3 Tiga species jenis, makhluk paling lambat. Makhluk paling lambat Kuda-kuda. kura-kura, Siput. siput. Perempuan lah. Oh, makhluk lah. Okey. Memang dikaitkan dengan lambat Tapi kalau kira memang lambat. Bayangkan dia bangun awal pun sampai studio 20 minit sebelum live baru sampai. Kena tawaf juga kan. Lepas tu, Okey, tu baru aku masanya kena teringat. tawaf. Selain daripada lambat, lelaki punya topik, perempuan punya topik, pasal kasut. Wow. Ada kemungkinan ke perempuan pun jenis yang memilih, dia mesti mau okey, dalam antara lelaki dan perempuan, siapa paling banyak kasut? Wanita lah guys. Wanita. Lelaki kalau dia pergi studio, dia pakai kasut yang sama. Okay, Kalau dia pergi berjalan, bertahun dia akan pakai kasut tu sampai rosak baru ditukar. dia pakai kasut yang sama. Kalau dia pergi tempat orang mati sekali, pakai kasut sama. Kecuali perbezaan dia bila dia pergi hiking. Dia akan pakai kasut jogging. Dan Oh, perempuan dia akan tukar. kasut hiking lain, kasut jogging lain, kasut party lain, birthday lain, studio lain, kerja lain. Oh. Ini Tujuh belum sudah. termasuk function-function guys. Memang banyak. Lain dia jenis macam mana? Dia ada Ada jenis-jenis high kasut. heels, ada flat heels, Wow. ada yang flat habis-habisan, ada Yeah. yang tikus-tikus orang panggil main masuk tu. Main sarung begitu Ada saja. slipper, ada sandal. Wow. Kalau- Tapi, Kalau kira, saya nampak dia suka pakai kasut kasut heels. apa? Tapi sebabkan pergi studio tak boleh pakai heels, nanti tersandung, dia pakai kasut macam biasa, main masuk je. Tak dapat kebayangan kalau Sneakers. kira pakai heels. Oh iya ke? Sebab kalau dia pakai heels, sebab dia kalau dia menengok dia takut dia nak nampak. Memang dia akan sentiasa tersadung. Termasuk ke dalam lubang. Ada kemungkinan begitu ke? Sejarah kelam hidup kita pakai heels tak pernah tersandung. Tak pernah. Tapi terhantuk dengan pintu pernah. Tantuk dengan pintu sebab begitu. Tak nampak. Tak nampak. Jadi dapatlah banyak cerita sebenarnya pasal perempuan ni. Tapi kalau dibandingkan Nanti kita sentuh lagi. Ya, kalau dibandingkan dengan lelaki, memang kelebihan akan beri pada wanita. Inilah kelebihan-kelebihan dia kan. Sebab kan wanita ada Kelebihan hari yang positif. wanita. Hmm. Ada wanita hari ini. Ya, program pun memang akan Wanita. memberi tumpuan kepada wanita. Tak ada kejantan. Itulah itu tiada jantan. Kesiannya lelaki kan? Sebab dia ketua, dia akan menengok saya, okey betul. Dah Tapi- betul, jangan tegur. Ya ke? Dah siap jalan. Lambat Ya tunggu. Begitu salah. Itu tak apalah. Itu antara mungkin topik yang idea topik yang boleh kita ceritakan, kita kongsikan bagi pada Linda kalau dia boleh on petang ni. Kita on. On dengan si Linda Kira. on. On dengan si Kira. Okey, dia letak situ Linda on Sandang Borneo. Brunei pula. Borneo betul lah. Linda on Borneo. Brunei. Ya. Jadi ada di sana kan. Dia akan berkongsi tentang topik-topik pasal wanita. Apa saja pasal Jadi wanita. petang nanti kita Dia akan sentuh. Kalau berlaku petang ni
Kamu tunggulah macam semalam, minta maaf mana yang nunggu-nunggu ke tanya-tanya, dah ada pun memang semalam tak dapat dielakkan, ada sedikit urusan di luar kan. Masing-masing tak dapat penuhi. Tapi tak apalah, kita ada bincangkan nanti berkenaan dengan topik ini. Lepas tu barulah kita masuk yang lain-lain lah, sebab kita mau tahu juga sebenarnya perjalanan di Sandakan ni selepas saya hadir. Betul. Tapi Lepas tu apa yang berlaku di Sandakan sebenarnya? Semalam kalau dikaitkan dengan politik, ada mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya bersama dengan Jentera Parti. Betul kan? Kat mana? Dewan Masyarakat ataupun di kawasan Libaran. Bukan Liberian ke? Libarian. Itu ada typo sikit. Libaran, di kawasan Libaran. Okey. So mungkin Jentera tu berkait dengan tak tahu keseluruhan parti kan, sebab SPR memang dia tidak memihak mana-mana kan. Dia SPR. So kalau dibilang mesyuarat bersama Jentera, pasti semua jentera yang telah ditetapkan oleh parti masing-masing, so bermesyuarat diorang dengan jentera parti ni. Tapi kita tidak tahu apa perkembangan dia, dan pastinya itu mesyuarat tertutup. Kita tidak boleh terlibat dengan mesyuarat seperti itu sebab kita bukan jentera. Sebab kita bukan jentera, kita tentera. Kita pengamal media sosial yang melihat daripada luar. Di tepi-tepi saja kita tengok apa perkembangan. Sambil-sambil kita boleh tanya siapa yang ada di sana, yang keluar bilang apa sebenarnya yang bincang di sana, dia akan beritahu. Begitu saja. Peranan White TV, kami akan sentiasa berada di mana-mana lah platform, ruang di kawasan Sandakan ni. Kami boleh hadir di mana-mana function, di mana-mana majlis, di mana-mana event, program untuk memberi liputan secara langsung live di platform White TV. Untuk beritahu inilah kejadian sebenar di Sandakan. Betul. Cuma bila musim pilihan raya negeri ni, tumpuan kami tertumpu atau terarah kepada perjalanan politik. Sampai kira yang tak tahu politik pun dah jadi tahu. Ya, sebab kita mau warga Sandakan ni celik pasal politik. Kalau dia asyik bercerita tentang apa yang dia buat, bisnes ke, bekerja ke, pergi kerja, balik kerja, begitu kehidupan dia harian. So sekurang-kurangnya diorang kena fikir, sebab melalui politik kita boleh tentukan bagaimana bentuk pentadbiran negara atau negeri akan datang. Setiap 5 tahun kita akan bercerita pasal politik. Dan perjalanan politik perlu ditentukan sebaik-baiknya supaya hasilnya nanti tu memang kena dengan orang Sandakan, kena dengan orang Sabah, kena dengan kawasan tu. Sebab itulah perlunya politik. Macam Jinan ni okey sudah kan? Sudah tahu pasal sedikit politik. Apa yang kalau boleh tanya lah. Sebelum ni kau tak pernah tahu pasal politik. Sekarang ni kau tahu pasal apa? Parti apa yang ada di sana kan? Kalau dulu yang kita tahu Barisan Nasional Warisan. Itu je. Itu je. Sekarang PCS dah tahu dah. Ikatan Nasional dah tahu dah. Bersatu. Bersatu dah tahu dah. PCS dah tahu dah. Banyak sangat. Lepas tu banyakkah kita tahu? Banyak. So okey lah sekurang-kurangnya warga Sandakan celik tentang perkara ni. Dan diorang boleh tengok siapa sebenarnya, mana sebenarnya parti yang, berapa banyak parti, mana parti pula yang betul-betul perjuangkan hak warga Sandakan, warga Sabah. Jadi diorang kena tahu. And then diorang tahu siapa pengerusi dia, siapa presiden dia, siapa ketua dia, ataupun siapa ketua di peringkat kampung diorang. Di peringkat kampung dia tak sebut kampung, atau di daerah dia tak sebut daerah, dia sebut cawangan. Kalau di peringkat kampung disebut PDM. Jadi banyak kawasan-kawasan yang nama dia jadi lain bila dikaitkan dengan politik. Jadi itu yang kamu kena tahu. Lepas tu barulah kamu tahu pula apa perjuangan diorang sebenar. Diorang ni lokal ke, diorang ni persekutuan ke. Diorang bercerita mau memperjuangkan hak rakyat ke, memperjuangkan bangsa dia ke, perjuangkan yang lain lagi. Lain-lain lagi. Perjuangkan projek ke, duit poket ke. Semua tu kena tahu. Barulah kita rasa kita ni ada sumbangan nanti kepada negara, kepada negeri. Sebab kita akan bagi idea tu kepada pemimpin. YB begini YB, bolehkah YB buat begini? And then seorang YB pula kena dengar cakap orang ni yang semakin matang orang bilang. Tapi kan ada pula tak dengar kan? Memang kebanyakan daripada, kalau ikut trend memang daripada dulu juga ramai yang tak mendengar bang. Walaupun dia bilang kuasa tu pada rakyat, kuasa undi dengan rakyat. Sebab itulah cerita hari tu kan. Dah timbul sekarang ni, dah dekat pilihan raya apa semua. Baru rakyat diutamakan. Kan? Tapi bila habis mengundi, menang sudah atau ada sudah yang kalah, rakyat dipinggirkan. Kesian. Sampai bila? Lepas tu sampai ada orang dah mau mengundi dah. Dah penat dah. Betul. Masih lagi kami on dia punya tu sedikit tinjauan umum berkenaan dengan
pilihan raya sudah bermula, jadi sudah, confirm sudah. Tapi adakah kamu akan pergi keluar mengundi? Kalau kamu tengok trend begini di Sandakan, trend begini di Sabah, pilihan raya negeri ini, adakah kamu akan rasa bertanggungjawab untuk turun atau keluar mengundi? Ataupun kamu rasa bagus aku duduk rumah saja? Sama saja dia punya kesudahan. Begini saja, bilang lantang bersuara, kami akan perjuangkan hak rakyat, hak bersuara. putra. Nah, lantang bersuara begitu, tapi kesudahannya Tetap sama jelek, je. kosong juga, tiada apa-apa. Iya, kan perang ke. Jadi tapi tengoklah macam mana orang Sandakan. Kamu boleh tengok kami punya post di dalam page YTV. Kalau kamu rasa mau komen. Kalau enggak, kami tengok macam mana reach dia. Ramaikah yang akan singgah untuk tengok walaupun dia tidak komen. Tetapi kami belum boleh buat kesimpulan, melainkan kami share di dalam platform-platform lain lah. WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter kah. Mana tengok kalau kamu ada komen sedikit situ, kita buat perbandingan. Diorang akan turun ke berapa peratus yang bilang mau mengundi, berapa peratus yang bilang tak payah duduk rumah lain kali. Kecuali ada lagi satu semangat baru yang datang. Sebagai contoh macam PCS parti baru kan. Tapi warisan yang sudah ada pengalaman 2 tahun 10 bulan. Macam mana diorang ni? Dua-dua ni memang menyuarakan apa orang kata, diorang sudah putuskan yang mereka ni adalah sebuah parti lokal dan diorang memang akan memperjuangkan hak Sabah sejak, dan diorang tidak mau bersekongkol, bersekutu dengan kerajaan persekutuan. Dari salah daripada Barisan Nasional kah, Perikatan Nasional kah, Muafakat Nasional kah, atau siapa yang akan mentadbir kerajaan selepas ini. Begitulah. Itu antara cerita politik. Apa lagi yang kamu boleh kongsikan? Apa kejadian Sandakan? Dan hari ini sebenarnya Kira, Gina ni, kami mau sentuh berkenaan dengan kemahiran dan pendidikan. Kemahiran versus. Kemahiran tu daripada segi apa? Okey, contohlah kemahiran. Apa kemahiran yang Kira ada dan apa kemahiran yang Gina ni ada? Gina Kemahiran. ni? Oh, ya ke? Okey, dia boleh dikaitkan dengan bakat. Bakat tu salah satu daripada bentuk idea yang boleh dizahirkan dalam bentuk kemahiran yang boleh diterjemahkan begitu terus. Kalau Contohlah kakak kau ada bakat. Kira, Gina ni bakat suara Gina ni begini. Kan dan kau kembangkan bakat tu dalam menjadi bentuk orang. begini. Dan kau boleh isi dalam bentuk kartun animasi. Orang boleh melukis, kau zahirkan di situ. Oh, jadi Itu kakak Kira kemahiran pandai yang kau melukis ada. pun boleh juga? Boleh berkemahiran dalam menghasilkan potret, lukisan, pemandangan, apa-apalah. Lagi? Itu satu kemahiran juga. Dan macam mana kemahiran tu boleh memberi manfaat pada orang? Daripada awalnya kau buat sendiri-sendiri saja. Lepas tu kau sumbangkan kepada YTV. Orang lain nampak, diorang boleh belajar dengan si Kira dan Gina ni. Kan? Begitu. Oh, itu ke? Dan satu lagi. Apa lagi? Kira ada kemahiran dalam bidang pengacaraan. Oh, ya ke? Dalam bidang pengurusan majlis, pengacara majlis. Ada bakat dalam nyanyian. Sikit lah atau banyak? Macam mana kau boleh turunkan ilmu itu kepada Asdar? Macam mana kau boleh turunkan ilmu itu kepada Azlan? Macam mana kau boleh turunkan ilmu itu kepada warga Sandakan? Oh, senang je datang ke platform YTV. Nah, lebih kurang begitulah. Jadi ini kemahiran. Okey, dibandingkan pula latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Macam mana latar pendidikan? Kemahiran dan pendidikan tu, mana lebih bagus? Adakah pendidikan akan bawa orang ni naik ke atas? Saya rasa Ataupun dua-dua kemahiran? lah. Dua-dua. Ada yang perlu dua-dua, ada sebenarnya kelebihan pergi kepada kemahiran. Oh, ya ke? Orang Sandakan macam mana? Tapi kalau Kira, saya tengok dia lebih kepada kemahiran kan? Yes, Kira terlalu banyak kemahiran, terlalu banyak bakat. Banyak sangat ke? Banyak lah. Kalau hendak mana mungkin orang boleh view, orang boleh tengok suara, sedapnya suara. Oh, astagfirullahaladzim. Terbaik. Fitnah semata-mata. Kita kalau hendak betul. Ya ke? Satu lagu. Lagu apa lagi? Apa-apa saja. Gina ni nyanyi ke Kira nyanyi? Gina ni pula. Kira dan Gina ni. Gina ni pun boleh. Mana tahu dia boleh bawa, tiba-tiba dia tukar. Tidak baik merosakkan lagu. Okey, kami ada cuba. Okey, kami punya kesilapan sedikit lah kan. Tapi benda tu sangat minor. Kita bilang bagus sebenarnya kalau orang yang ada bakat begini menyanyi, cover lagu. Jangan kamu petik mana-mana lagu daripada sumber yang sudah ada pemilik dan kamu siarkan begitu. Ya, pengalaman di dalam mana-mana pengamal media sosial. Kau kena klik balik gini. Bila kita menggunakan hak cipta orang lain, kemudian kita tidak mention siapa-siapa, dia akan menjadi bebanan kepada pengamal media tu dan orang akan claim lah. Itu diorang punya kenapa dibuat begitu, kenapa nak kasih tahu, tiada permission.
tiada kebenaran. Jadi kalau boleh kamu, ini pengalaman yang kita boleh kongsi bersama dengan Kira sebab dia banyak buat banyak menyanyi, banyak cover lagu dan dia pun ada bagi tahu kalau kita mau menyanyi sesuatu, kita kena quote di situ dan kreditkan kepada penyanyi asal dia kan. Kan? Barulah diorang rasa okay, thank you Kena for letak credit. cover by ni, Ya. cover by tu. Betul? Barulah orang itu. tidak akan claim. Sebab kita biasa buat live kat Facebook kita. Tak pernah kena bun. Dan ada undang-undang ataupun satu akta yang sesuai untuk pengamal media ni, dan setiap pengamal media sosial yang menggunakan muzik, yang apa saja bentuk persembahan muzik, dia perlu berdaftar di bawah MRM. MRM satu badan yang diwujudkan khusus untuk pengamal media sosial ataupun pemuzik di dalam platform media sosial. Jadi pendaftaran di bawah MRM ni akan membantu mereka, memandu mereka macam kita sendiri. Dah nampak sebentar lagi untuk memaparkan apa bentuk paparan visual muzik dengan tanpa melanggar peraturan ataupun senang mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sebab So, tu daftar kalau di bawah kebanyakan MRM. orang cover lagu, Mm-mm. dia tidak akan ikut versi ori. Ya. 100%. Dia kena bawa versi sendiri. Kena bawa versi sendiri, alunan sendiri. Ada ubah sendirilah. Kalau sama betul-betul, di situlah berlakunya kena burn. Ya, bilang, suara macam sama pula. Siapa yang menyanyi ni? Itu kalau suara sama, kalau jauh merosakkan lagu pula. Okey, kita mau minta si Kira nyanyi satu lagi lagu sebelum kita sambung bersama dengan saudara Azlan. Kita mau sentuh berkenaan dengan yang topik tadi, kemahiran versus pendidikan. Kenapa tu? Pendidikan dalam bentuk apa? Ada pendidikan di peringkat sijil, peringkat ijazah, di peringkat diploma. Terpulanglah. Adakah benda tu sangat sesuai untuk dikongsikan dan orang sana kan pasti ada pengalaman begitu. Kenapa Gina ni? Kacua. Cokewa. Ada mungkin tak dapat untuk putarkan lagu. Mana kau lagu? Kita nak menyanyi ni guys. Alright. Kita nak menyanyi guys. Lagu apa? Ada. Mencarilah. Ini si Gina ni menyanyi ke si Kira yang menyanyi? Dua-dua. Dua-dua nak kau Tak, tengok. kita main je. Kamu tengok macam mana Kita tak nak gabungan. rosakkan lagu. Ataupun sediakan juga satu lagu untuk Azlan. Dia biasa tu. Oh iya ke? Ya, dia memang kau bagi sejak key apakah yang tiada key pun dia boleh nyanyi. Oh wow. Ya, dia akan bagi key terbaik. Oh wow. Ya, dia biasa ni yang di tepi-tepi. Kalau tak ada key macam mana nak nyanyi? Dia, kau tengoklah nanti macam mana. Tak ada key tu tak ada lagu. Ada. Macam mana? Kau dengarlah. Dia pasang tu. Astagfirullahalazim. Ya, tunggu saja dia masuk sekejap lagi. Tapi sebelum dia masuk kita mau ya. Oh, mungkin kau tekan yang ini tadi ni. Tu? Alright, apa kejadian disanakan hari ini? Tiada kejadian? Okey, sementara menunggu kejadian-kejadian Komen disanakan, kami mau ceritakan apa itu YTV dan macam mana perjalanan YTV dan ke mana YTV akan pergi selepas ni dan kenapa kami berada di studio YTV di Semarak Niaga. Ini perkongsian yang kami mau. Okey, komen-komen di sini. Ini yang tadilah topik tadi kan kita bilang. Dia bilang baca newspaper. Ini zaman bila baca newspaper dalam tandas? Ada Suryani Su. Dia punya pengalaman baca newspaper dalam tandas. Sekarang ni masalahnya di Sandakan susah betul mau dapat surat kabar. Aku bilang kalau mau cari surat kabar aku terfikir satu tempat saja, Batu Lapan, Pasar Batu Lapan. Ada satu beliau situ Cina. Beliau lah, bukan beliau. Tapi kan Cina yang jual surat sekarang kabar. kan semua orang ujung jari je. Jadi orang dah tak perlu yang tu. Ya, betul. Tak perlu yang apa? Tu baca newspaper tu. Anda perlu baca newspaper. Ya, sebab semua boleh sudah cari di dalam handphone kan? Kan? Sebab itulah White TV ni wujud. White TV ni timbul, lahir, wujud di Sandakan disebabkan keperluan. Orang sudah beralih kepada tumpuan surat kabar, kepada tumpuan di dalam media sosial. Betul tu. Dan kami akan ada di mana-mana. Saya mau cari kalau ada si Anu ni dia bilang ada lelaki mandi. Oh, yang sudah buat tadi kan? Ini tu. Okey.
kami di YTV, oi, Fakhrul Razi Muhammad Yunus dia masih belajar. Biasalah kan orang semenanjung datang ke Sabah, dia sentiasa mau belajar perkataan-perkataan baru. Dan Kadau. Oh my dan god. perkataan itu lekat betul di anunya. Kan? Mau di Sampai kan. mau di Inilah spelling yang betul-betul. masalahnya. Kalau timbak. Okey. Okey. Boleh Tak sudah. nampak, tak Di nampak. situ dia. Mau background hitam tak? Jadi apa sebutan bajau kan kau bilang? Bagi binatang kerbau. Itu bajau iya kan? Bajau iakan. Bajau iakan dia tidak sebut kerbau. Dia tidak sebut Kabau. tapi dia lain sikit sebutan dia. Kabau. Oh, jadi orang bila Al-Fakhrul Razi Muhammad Yunus dengar, dia rasa, ini bahasa Eropah kah? Bahasa Amerika Latin Itu kah? bahasa bajau leh. Itu bahasa Kabau. Kabau. Maksud kepada kerbau. Kerbau. Senang betul. Betul itu dia komen di situ. Jinani in the house guys. Kabau. Kabau. Kan kita dah lama tak ke house ni. Ya. Lepas tu dia cari lagu lagi. Okey, kita Lepas mesti tu ada lagu. kita suruh dia cari standby lagu ya. Ya, standby lagu. Azlan. Sabar kau Azlan. Okey, YTV di mana di dalam Sandakan ni? Kau rasa Jinani yang setakat kau tengok lah, di mana sudah YTV berada sekarang? Di Sandakan. Sampai mana sudah YTV ni? Sampai keke. Sampai sudah KK. Semalam founder Puan Cheryl ada di YTV di studio Semarak Niaga. Oh wow. Okey, adalah urusan dia bersama dengan Semarak Niaga kemarin. Okey. Kalau bilang Jinani sampai sudah YTV di KK, mungkin antara individu yang membawa nama tu bercerita di sana, mungkin melalui On TV, mungkin melalui pengasas dia ni, founder kepada On TV. Kalau di sana kan, kau rasa sampai mana sudah? Seluruhnya. Seluruhnya, sebab ada kawan-kawan yang berada di Kinabatangan, ada Beluran. kawan-kawan Linda yang berada di Buluran, ada kawan-kawan Asdar yang berada di bandar di kawasan Batu Sapi, ada kawan-kawan si Azlan yang berada di Batu 12. Jadi Kalau kira seluruh pemuzik kali. pemuzik-pemuzik sudah mengenali YTV dan platform kami begini. Di Sandakan so far belum ada lagi mana-mana pengawal media yang menggunakan teknik ataupun kaedah begini untuk menyampaikan apa sahaja kejadian yang berlaku di Sandakan. Belum ada. So ada pengawal media sosial yang bakal mengeluarkan live mereka sendiri di mana-mana function. Ada komen? Apa ni? Mangan onzoy. Oh Ina, mangan-mangan enggak? Mangan tu makan kan? Onzoy? Onzoy tak tahu. Onzoy. Pejuang Sabah. Oh, Onsoy ni kalau tak silap terbaik, betul? Kan Onsoy terbaik. Ya ke? Kalau bilang mangan maksudnya itu dalam bahasa apa? Mangan? Mangan tu bajau. Bajau juga. Mangan. Mangan. Makan-makan lah. Makan lah, aku makan lah. Kan jadi Tapi bajau ada banyak kategori guys. Lagu. Lagu apa? Aku bida dari syurga. Kan. Tong, tong. Tagadang. Okey, alhamdulillah YTV sudah sampai ke Merata Sandakan, sudah sampai ke area KK dan Tawau. Mungkin ada kawan-kawan yang sebelah Ladatum boleh sampaikan tentang kewujudan kami di Sandakan. Kami memang sangat memberi tumpuan kepada Sandakan. Kami tidak akan sibuk berkenaan dengan apa yang orang lain buat, tetapi kami akan beri tumpuan kepada apa yang sepatutnya warga Sandakan tahu dan tidak mendapat liputan di mana-mana media sosial atau media tempatan. So kelainan di sebalik. Contoh kelainan yang kami buat masa di kehadiran Ketua Menteri Sabah di Dewan Masyarakat Sandakan, media lain kita tahu diorang akan tertumpu kepada pentas utama. Diorang akan tertumpu kepada VVIP, tertumpu kepada pemimpin yang hadir. Tetapi YTV akan beri tumpuan di pentas, di belakang pentas, di kawasan Dewan. Even pengamal pun kami bagi tumpuan supaya diorang kenal. Beginilah ramainya diorang seandainya pemimpin utama Sabah turun di kawasan mereka. Diorang akan bagi tumpuan yang sepenuhnya. Situ ada Bernama, situ ada RTM, situ ada TV3, situ ada Awani, situ ada Metro, situ ada News.
Sabah Time, di situ ada Merdeka Daily, di situ ada Sabah News, di situ ada Warisan TV. Semua ada. Banyak Dan ke? YTV ada. Tapi YTV lah yang tunjukkan orang di situ tu. Oh. Kalau anda orang tak tahu siapa media yang hadir, kami tunjukkan terus di belakang-belakang. Kita jalan terus. Tapi itu kita akan cerita nanti bersama dengan Aslan. Onside. surga. Habis sudah? Habis sudah. Oh, okey. Ingat panjang lagi lagu tu. Ah, kita habis dah. Boleh tahan. Wah, okey, apapun kita nak untukkan diri. Ya, kita Kita nak bagi pulang kepada Azlan di sini, Ya. guys. Kita mau Selama bercerita topik setengah- yang baru. 40 minit Jinani bersama dengan anda. Ya. Kira muncul dia menyanyi je. Kita bagi dia berehat. Petang ni dia sambung balik dengan Linda. Ya ke? Iyalah, Mak. Nanti kita mengacau lagi. Okey? Jangan lupa follow Instagram kita orang, okey? Lepas tu Twitter kita orang, okey? Ya. Subscribe channel YouTube kita, okey? Lepas Ya. tu bye-bye. Bye-bye.
Jumpa lagi, Pak. Jumpa lagi, Pak. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Alan. Ya, Minggu Alan. lepas kita panggil dia Lan. Dua Tapi minggu lepas. 2 minggu lepas. Ah, Oh, 2 ya, minggu ya. lepas. Tidak bersiaran bersama Lan. Ya. Ya. Sebenarnya nama yang paling lekat dengan dia adalah Alan. Ya, Alan. Bukan Lan. Betul. Ramai orang nama Lan. Jarang dengar nama Alan. Tapi sesuai lah, boleh lah. Kadang-kadang kita boleh tersasul sebab ramai betul orang di dalam studio YTV. Kadang-kadang kita tersasul panggil Lan. Orang ni panggil Lan. Yang seorang tu panggil Dar. Walaling ni Almi. Begitu. Tersilap sudah kan. Jadi ngam dengan Alan kita boleh set ini Alan. Ini bukan Yeah. Jinani. Ini bukan Kira tapi dia boleh menyanyi. Wah, lagu apa? Mana saya boleh menyanyi, Bang? Sombar. Boleh. Biasa tengok kalau live di okey depan Supreme hari ni kita on kita 7 lagu dulu kan? Nyata ya, guys. Yeah, nyata bang. Ni real. Tiada. Lagu apa kau nyanyi tu? Mana pernah aku menyanyi, Bang? Sembarang. Oh, sembar sih kau ini. Apa kita punya topik ini hari? Oke, topik kita hari ini adalah kemahiran versus pendidikan. Pendidikan ke ijazah? Ijazah, lebih kurang Okey. lah. Tadi saya sebut sebab pendidikan ramai orang adakah kemahiran ni berkait dengan pendidikan? Ataupun pendidikan memang diperlukankah untuk orang yang ada kemahiran begini? Dan adakah kemahiran tu boleh dibawa tanpa pendidikan? Betul. Bagaimana pula orang yang ada kemahiran ada pendidikan? Tapi topik yang paling ngam sekali sebenarnya yang sesuai dengan situasi yang berlaku ni bila orang tu ada ijazah Iya, dan orang yang tiada ijazah tapi ada kemahiran. betul. Ada ijazah tapi tiada kemahiran. Kemahiran. Jadi itu yang kenapa Lan boleh sentuh topik tu? Apa yang Oke. bermain di Sebenarnya minda yang bermulanya pencetus topik ni adalah pada satu kalau tidak silap sebulan yang lalu lah, kalau tidak silap ada Okey. satu speaker tu. Okey. Dia dalam satu platform lah. Mungkin kenal Jo ML Studio kan. Okey, Mungkin ada kenal. pernah nampak video tu, dia macam menceritakan kebaikan sijil kemahiran berbanding dengan degree. Ijazah. Ijazah. Alright, degree. Jadi dia macam baguslah opinion kan, masing-masing ada opinion dia. Mungkin dia bilang sijil kemahiran ni lebih bagus dari degree, tapi dia lebih macam bias kepada sijil kemahiran dan macam dia merendahkan orang yang ambil degree ni. Jadi ada isu lepas tu merendah-rendahkan. Lepas tu ada berapa ramai lah speaker baru keluar. Tapi yang paling saya terkesan tengok tu adalah Bang Nick Akmal tu, career Okey. consultant tu. Okey, Dia yang membidas salah satu okey. fakta-fakta yang dikeluarkan oleh salah satu abang tu yang Okey, bila aku sebut speaker tadi aku speaker Dewan Rakyat, bukan. speaker Dewan Undangan Negeri, Bukan. speaker baru Dewan Rakyat, Bukan. speaker aku terfikir itu orang yang menyampaikan di dalam platform ML Studio ML tu lah. Studio. Okey. Jadi sebab itulah kita mau terangkan balik di sini, mungkin ada yang mana yang lebih bagus, kemahiran kah? Tapi yang tidak bagusnya sebenarnya bila ada yang memperkecilkan. Betul. Okey, ada yang merendahkan, ada yang menafikan kemahiran. Betul. Ada pula yang terlalu bangga dengan kemahiran sampai dia mempersoalkan. Betul. Tengok berapa ramai orang yang ada degree, ada kelulusan, Tapi tidak dapat kerja. tetapi tidak ada peluang pekerjaan, Betul. tidak ada ruang pun dalam platform pekerjaan tu. Itulah yang kita mau ceritakan hari ini, Bang. Jadi Betul. kalau ikut maklumat yang kau ada lah, berapa ramai ataupun anggaran yang kau tahu dan antara yang ada kemahiran dan yang ada kelulusan di peringkat ijazah ni. yang dapat kerja kah atau macam Ya, mana? yang- Kalau macam setakat ni lah yang pada 2017 bagian pendidikan teknologi vocational pengarahnya mengeluarkan lebih 60% yang keluar dari sijil kemahiran ni kan dapat kerja. Dan habis 60%. Sekejap, ada tuh sini. Mana Okey. saya punya nota tu? Maksudnya jumlah tu sangat besar. Ya, sangat besar. Berbanding- 83%, sorry, 83%. Dapat Tinggi tu. peluang pekerjaan yang sangat tinggi dan Sangat tinggi. 60% lepasan degree menganggur selepas tahun graduasi. Ini dikeluarkan New Straits Time pada tahun 2020 pada bulan Februari yang lepas. Ui, baru guys. Baru. Satu fakta baru. 60% tu sangat tinggi ya nilainya. Sangat tinggi. Itu Sangat yang tinggi. menganggur. Lain lah Ya. kalau bilang tadi 60% lulusan sijil kemahiran Hmm. mempunyai peluang pekerjaan. Ya, Serupanya tapi- tinggi lagi 83%. 83%. Ini yang pula kemahiran. 60% yang ada 60% degree ada degree, menganggur. Menganggur. Wow. Yang selepas graduasi, setahun selepas graduasi. Wow. jadi- ini statistik pada tahun 2020. 2020 Tahun ini. dikeluarkan oleh New Straits Time pada bulan Februari yang lalu. New Zealand petik daripada mana? Dia petik dari sumber yang dilakukan kajian oleh Minister of Higher Education lah, Wah. pendidikan tinggi. Memang di bawah pendidikan juga. So nampaklah
kerisauan baik kan? Betul, sangat risau. Jadi apa sebenarnya yang perlu untuk orang sanakan? Tadi thank you lah ada yang menonton kami Suryani, Sabah Maju ke? Si Ustaz, Ustaz kau kenal? Ustaz, Okay. Ustaz Fakrul Razi. And then sorry, Ustaz Fakrul Razi. Ah, Yang menengok ada lagi kawan kita seorang tu. Thank you kerana menonton. Kemudian kamu bagi sedikit support berkenaan dengan topik yang berkait dengan wanita. Tapi apa pula komen kamu berkenaan dengan ni? Kita sentuh sekarang ni dengan ada satu angka yang disebutkan oleh Alan tadi berkenaan dengan pengangguran. betul. Jadi kamu sebenarnya situasi sekarang ni macam mana? Kita perlukan terlalu dengan degree ataupun diploma ataupun lebih daripada itulah yang kamu ada, ataupun sebaik-baiknya kamu perlu ada kemahiran. Betul. Sijil kemahiran pun sudah cukup, tetapi dia memenuhi keperluan pekerjaan yang ada sekarang. Jangan set sibuk degree sebab target mau gaji kerajaan Tinggi. ke, Gaji tinggi mau gaji apa tinggi semua. apa semua. Betul. Tetapi akhirnya kamu menganggur. Betul. Setahun selepas grade kamu menganggur, kamu tidak ada pekerjaan, dan Betul. disebabkan ketiadaan kemahiran itulah sibuk bertahun-tahun kamu di kampus sampai kamu tidak tahu sebenarnya apa mau buat. Betul. Sebab kamu mungkin lebih kepada teori. Iya. Kurang sangat praktikal di dalam tu. Tapi tidak semua kursus juga lah bang yang begitu. Ya, Tapi jadi, kalau ikut kan kalau yang degree kan dia lebih menekankan teori lah, 60% teori, 40% amali. amali. Bagi setengah kos lah. Ada yang kadang setengah kos tu dia memang 100% teori. Wah, Ada juga yang seram, kalau macam kemahiran ni kan dia memang lebih tinggi, lebih kepada amali lah, 70 ke Iya. 80% amali dan selebihnya teori. baru teori. begitu. Okey lah, betul kan, sebab kita mau praktiskan dia. Betul Bang. betul. Jangan kita terlalu lebihkan ilmu teori. Teori ni macam kita belajar dalam kelas je lah. Ya, begitu. Kita bagi begini cara dia. Kalau kamu buat ini, kamu kena study betul-betul ni A B C D E F G H I Kena J K ikut semua sampai begitu. Z ikut. Itu lebih pada teori. Tapi kalau praktikal kamu akan buat. Amali Ya. tu kamu akan buat. Sambil dia buat baru dia bagi sedikit input teori dia. Cuma kita tidak boleh memandang rendah lah. Kita memandang remeh budak-budak kemahiran. Tapi budak kemahiran pun dalam masa yang sama memandang rendah sama budak yang Dan ada di paling kita tidak suka sebenarnya merendah-rendahkan. Betul. Dalam apa? Bukan dalam topik kemahiran versus pendidikan atau versus ijazah ni. Bukan itu saja. Tetapi dalam hal apapun, Betul. jangan sesekali kamu merendahkan. Ada kelebihan mereka ada di situ. Betul. Saya petik sikit daripada Ustaz Abid Lee pernah cakap, dan dia boleh disesuaikan dengan semua perkara. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ni, guys. Betul. So bila sebut tidak ada kebetulan, maksudnya wujud orang tu di situ ada keperluan dia. Dan jangan kamu rendah-rendahkan yang lain. Ya, Sama juga betul. macam ni kan. Betul. Degree jangan rendahkan kemahiran. Kemahiran jangan rendahkan orang yang sudah ada degree. Ilmu mereka lebih tinggi daripada kamu. Betul. Kelebihan kamu kemahiran. Tetapi kalau kamu bergabung, Ya, kamu dia tengok boleh akan jadi satu organisasi yang mantap kiranya. kiranya. Mantap. Ambil Dia- contoh YTV. YTV. YTV bergabung bersama dengan kepakaran yang ada di dalam Semarak Betul. Niaga. Kemudian bergabung pula kepakaran yang ada di sebelah atas, bilik operasi atau bengkel yang ada di atas. Tengok kemahiran diorang berbelas tahun. Tengok kemahiran yang ada di dalam YTV berapa belas tahun. Itulah. Tengok pengalaman dia dalam Semarak Niaga berbelas tahun. Kalau dia pasti akan impak yang sangat besar untuk Sanakan. Betul. Kami akan tarik orang yang ada kemahiran. Kami akan tarik orang yang ada degree, yang ada kelulusan. Untuk join. Kasih join, gabung dalam tim. Kita bentuk satu organisasi yang berjaya. Betul. Lain apa? Pasal degree. Kalau macam pasal degree ni lagi apa nih? Saya tengok memang ramai lah. Ada yang katakan degree ni memilih kerja. Tapi memang kalau ikutkan dia boleh dikatakan betul, boleh dikatakan tidak. Ada setengah lah, setengah. Dia 50-50 Yang sama tidak juga. tu kata apa? Yang tidak tuh Kenapa dia tidak memilih? kenapa dia tidak memilih? Karena mungkin dia ingat mungkin dia rasa memang payah mau cari kerja sekarang kan, semua. Cuma ada setengah yang memilih yang gaji mau startup dengan nano, betul kan enggak? Dia Ya, memilih sebenarnya lebih kepada memilih. gaji lah. Sebab Gaji, itulah orang memainkan belajar peranan. tinggi. Betul. Ada kadang-kadang pengaruh daripada ibu bapa pun ada. Bilang, kau kena belajar, kau kena ada kelulusan yang tinggi baru kau boleh dapat jawatan yang besar. Betul. Gaji yang besar, kau boleh tampung sara keluarga dan sebagainya. Tapi bukan itu sebenarnya. Sekarang bukan begitu. Kadang-kadang kalau itu kamu punya target, sebab itulah berapa graduan yang lahir di Malaysia. Jumlah dia sangat besar. Sangat besar. Tetapi industri pekerjaan hanya sekecil itu saja. Betul. Dan pembuangan boleh berlaku anytime.
dan dia boleh letakkan kamu di bawah selepas pembuangan pekerja yang lama, bertahun-tahun kerja, gaji tinggi, diorang sanggup buang sebab mau menerima kamu. Betul. Tapi kalau diterimanya kamu akan starting dengan gaji yang rendah juga. Betul. Jadi Dan sanggupkah kamu dengan kelulusan degree, gaji kamu gaji sijil? Nah, confirm kamu akan rasa, aku diploma bah, aku Betul. degree bah ni, kenapa gaji aku 1.100, 1.200 gaji basic? Di situlah orang bilang memilih. Lepas tu betul. kamu tidak dapat sesuaikan dengan kemahiran yang kamu ada. Betul. Kalau kamu mau, kamu sanggup sebenarnya untuk duduk di bawah, di Ya. sama level dengan yang ada sijil kemahiran saja. Orang yang ada kemahiran, sijil kemahiran, dia tidak pilih pula gaji ni. Betul. Yang dia tahu, Yang dia dia memang akan kerja. Dia tahu selepas Dia ni memang dia terbiasa akan diangkat juga. terbiasa kan memang Terbiasa. sudah dalam Apa kelebihan orang yang ada kemahiran? Diorang ni Kalau- jenis yang rendah diri kah ataupun jenis yang bongkak angkuh sombong juga kah? Tidak boleh ya kita jawab begitu. Tapi memang setengah yang ada kemahiran ini memang sangat hebat lah dalam bidang masing-masing. Sangat Contohnya hebat. Contoh. macam kalau yang buat aircon kah, yang bidang otomotif semua. Sebab budak degree memang tiada. Mungkin dia belajar teori pasal engine kereta. Engine kereta ni begini pecutannya, kadar pecutannya begini. Wah. Tapi kalau budak kemahiran ni dia belajar macam mana mau kasih bagus engine ni. Jadi bila bergabung dua tu, yang satu buat pengiraan ke apa semua, yang satu buat pelaksana macam mana mau kita kasih laju kereta ni begitu. Jadi bergabung begitu baru jadi sebuah satu kereta tu. Betul kan tak, Bang? Betul. Jadi memang salah satu memang kena melengkapi lah dua-dua nih kiranya. Jadi tidak ada istilah yang degree lebih baik kah, sijil kemahiran lebih baik. Tapi bilang orang kalau yang ada degree nih sekurang-kurangnya kalau boleh ambillah juga kemahiran yang jangka masa pendek atau yang jangka masa panjang. Sijil jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Sebab setengah institut latihan memang menawarkan yang ada yang 6 bulan, ada yang setengah tahun 6 bulan lah kan. Ya, betul. Setengah tahun 6 bulan, ada yang setahun lebih. Setahun lebih. Yang sijil jangka pendek. Jangka panjang nih kiranya macam yang sijil kemahiran tu lah. Sijil kemahiran ni sebenarnya ada 5 tahap. Tahap 1, 2, 3 Iya. diploma kemahiran, habis itu diploma lanjutan kemahiran DLKM. Tahap 4 dan tahap 5 begitu. Jadi memang kena saling melengkapi lah kiranya. saling melengkapi. Tapi ada komen di dalam ni Mhm. daripada Al-Fadil Fakrul Razi Muhammad Yunus. Dia kata apa? Ada orang ada ilmu planning. Betul. Ataupun ada orang ada ilmu planning. Orang yang ada ilmu dia akan buat perancangan. Betul. Okey. Orang yang ada kemahiran Melaksana. dia execute the Melaksana. plan. Betul. Memang betul. Jadi dia kata kita saling memerlukan. Betul. Betul. Ustaz ada pengalaman, ada ilmu dalam bidang menghasilkan lamb steak. Oh. Lepas tu ada kemahiran di dalam web TV untuk execute, kasih iklan, kasih promote, Betul. jalankan dia punya bisnes. Dia memang begitulah. Dia memang betul lah apa yang Ustaz cakap. Betul kan? Betul. Okey, lepas tu ada kawan pula. Budak degree memilih pekerjaan. Almi. Dia bilang dia setuju. Aku sokong budak kemahiran. Budak kemahiran rajin. Oh, rajin. Almi. And then ada Uga Bugi. Wow, kita punya member rasanya dia ni orang mana? Uga Bugi. Boleh faham dengan bahasa Melayu. Dia kata sub and like my profile dia bilang. Nanti kita tinjau dia punya ni. Tapi ada bahasa yang dia tulis tu dawaj janatij mashijin. Almai. Bahasa apa tu Uga? Belajar-belajarlah kita nanti bahasa kau Uga. Nanti kami tengok profilmu. Mungkin kau sekarang sudah berada di Sandakan ataupun di Sabah. Ya. Kita tengoklah macam mana. Siapakah? Kita akan berkenalan sekejap lagi dengan Uga Bugi. Kalau aku translate dalam bahasa ni, si Uga ni orang Ogik ni. Okay, thank you. Okay, kalau Almi memang setuju. Dia bilang orang kemahiran ni rajin dia bilang. Ya. Macam kau cakap tadi lah, dia boleh menghasilkan kan? Macam yang Ustaz cakap tu tadi, yang kalau macam degree ni dia memang lebih diajar lebih kepada macam cara melaksana, Yes, pemikiran betul. kritis, critical Yeah. thinking, semua memang akan ditekan lebih mendalam. Di Betul. kemahiran ada, tapi dia tidak Dia mendalam. terlalu mendekat. Ya, tidak terlalu mendalam. Dia memang kalau di bagian degree ni dia memang ajar kita macam mana mau pikir cara kritis, apa semua cara mau laksanakan benda tu, mengikut SOP dan sebagainya. Macam juga macam kalau yang doktor dan sebagainya. Kalau tiada degree apa semua, ada kemahiran saja, dia tidak boleh macam ikut SOP apa yang tertentu. Yeah. Betul begitu. Dia macam memang kena apa nih kalau yang ada degree nih, dia memang tahu sudah prosedur tertentu apa semua dan dia akan bantu
yang pelajar-pelajar yang ada sijil latihan kemahiran nih untuk melaksanakan benda itu bersama-sama. Iya. Ah, Kalau dikaitkan dengan politik pula. politik. Oh, sebab sekarang ini musim pilihan raya nih. Mhm. Okey, kita kata kebanyakan calon yang kau tahulah. Okey. Calon ataupun wakil rakyat ataupun bekas wakil rakyat, pernahkah timbul isu berkenaan dengan wakil rakyat yang tidak ada pendidikan ataupun pendidikan dia rendah? Setakat SPM saja. Ada, Tapi dia jadi seorang apa? dia ramai sebenarnya ada. Dia jadi seorang wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. So itu boleh kita katakan sebagai kemahiran yang ada pada dia. Betul, kemahiran Kemahiran memimpin. dalam menyentuh, memimpin, mendekati rakyat, Betul. kemahiran dalam komunikasi, Kira kemahiran insania lah kalau gitu. Insania, Dia dalam oh. konteks insania. dan ada sasia pula. Sasia. Siasah. Sasia lah. Kemahiran dalam politik. Ya, kemahiran. Kemahiran dalam berpolitik. Okey, bagaimana pula orang yang ada kemahiran dalam dia ada ilmu. Okey, dia seorang yang berpendidikan, ada degree dalam sains sosial, Ya. ada ilmu dalam politik, ada pun bisnes, dan dia join pula menjadi wakil rakyat. Bagaimana dia orang bergabung di parlimen, bagaimana dia orang bergabung di Ya. Dewan Undangan Negeri? Kau tengok macam mana? Kalau saya tengok memang setakat ini memang begitulah kiranya. Kira Memang begitu. kebanyakannya memang wakil rakyat yang selalunya ada macam yang Syed Saddiq cakap, dia mau yang golongan teknokrat dan sebagainya yang ada dalam bidang tertentu, Iya. pertanian, perindustrian, Iya. angkasawan macam Menteri Besar Terengganu kalau tidak silap. Okey. Dia memang lebih kepada aerospace punya teknokrat aerospace tuh kalau tidak silap. Ya. Pendidikan Ya, pendidikan dia memang begitu. Bidang angkasa lepas, Ya. Tapi kebanyakan kalau macam ahli politik nih dia lebih Hmm. kepada memang ekonomi, ekonomi, undang-undang dan sebagainya Yes. yang berkaitan dengan Social. politik lah, sosial. betul. Tapi sebab itulah pernah timbul isu, ada yang mempersoalkan degree pula. Betul. Wakil rakyat tu dia sudah jadi wakil rakyat. Menipu. degree. Menipu degree. So benda tu sebenarnya tidak bagi pandangan peribadi saya, walaupun topik sudah lama, Ya. tapi kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku topik hari ini. Kalau terlalu membanggakan pendidikan pula, Betul. cukuplah kau sudah menjadi seorang pemimpin, menjadi wakil rakyat dan kau sudah dipilih oleh rakyat berdasarkan kemahiran ataupun ilmu pendidikan yang kau ada. So jangan pula kau menipu Betul. dengan yang mengatakan kau ini. Sebenarnya rakyat tidak menilai sangat itu sekarang ni. Betul. Di era ini rakyat tidak terlalu menilai dan orang tengok macam mana kau punya sentuhan kepada rakyat. Itu saja. Macam mana jalankan kerja dan sebagainya, macam mana kau mendekati rakyat, itu yang orang tengok Dan sekarang. macam mana pula yang Ustaz Fakrul cakap tadi, bagaimana yang ilmu ada boleh buat plan, yang ada kemahiran boleh menjalankan Betul. benda tu. So bergabung saja dengan rakyat yang kamu ada, kepakaran yang ada dalam kawasan kamu, kamu sebenarnya boleh hidupkanlah Boleh. kawasan tu dan rakyat akan suka dengan kamu. Betul. Dan tidak ada persoalan pasal itu. Ya. Jadi mungkin antara kesimpulan yang kita boleh bagi, sebenarnya saling memerlukan Betul. dan jangan merendah-rendahkan. Jangan pula mengangkat diri sendiri. Angkuh sebab ada kemahiran. Angkuh sebab ada pendidikan. Ya, betul. Jangan begitulah kan. Jadi Ya. orang Sandakan kamu tak begitu bah kan? Harap dada yang begitulah. Okey, kalau tengoklah kan di Sandakan ni ada orang bilang dia cuma bisnes pasar saja. Ya. Okey, pagi jam 2 pagi sudah di pasar. Okey, balik kerja, orang masuk kerja dia balik sudah. Pukul 6 pagi balik sudah. Tapi tengok apa kejadian di rumah dia, apa kejadian di kawasan dia, apa kejadian dengan harta benda dia. Dia boleh pakai kereta besar, dia boleh pakai Betul. rumah besar, Pakai duduk dalam Puma rumah Ibu. besar kan. Sedangkan pagi-pagi jual sayur. Kau jual Betul. apa? Jual sayur. Okey, contoh sebut pasal sayur. Kemarin dulu bila yang masa sambutan 31 Ogos. Okey. 30 Ogos kami berjumpa dengan Truck Family. Ya. Satu truk yang paling besar sampai boleh terbuka dia punya bumbung tu, rupanya itu truk sayur. Truk sayur. Jual sayur saja, geng. Wow. Jual sayur boleh memiliki truk sebesar itu, hak milik sendiri. Dan sayur boleh dipasarkan secara pukal pergi ke Brunei. Kau bayangkan, kerja sayur. Kita belum hebat. study lagi ilmu dia macam mana, pendidikan dia macam mana. Kita Betul. akan berkenal dengan si Gani nanti. Kita minta saudara Safiq untuk berhubung, bagi hubungkan kita dengan si Gani. Kita boleh sentuh pengalaman dia, Betul. Boleh background kongsikan. pendidikan dia macam mana kan, sampai dia boleh begitu. Dan dia selesa. Dan kehidupan di atas truk, ada family, ada isteri, ada anak-anak. Dan dia boleh berjalan setiap hari. Setiap pagi diorang mesti hantar bekalan sayur pukal ke Brunei. Betul. Ambil di KK, Wow. hantar Brunei. Hantar daripada KK pergi Kundasang. Kundasang KK, KK Brunei. Sangat Begitulah setiap hari. Sangat hebat. Itu kita belum tahu. Kalau kita tengok jalan, daripada baju yang dijual di rumah, boleh jual di depan Supreme. Nanti dia hantar pula pergi KK. Lepas tu singgah pula di gitu lah kan. Begitulah lebih kurang. Mula-mula angkat naik kereta. Setelah nanti angkat pakai kontena. InsyaAllah. kalau Okey, ada contoh saya ambil si Kiding, Semalaya Bundle.
Dulu dia bermula di pasar pagi, Oke. di pasar tamu, di pasar malam, pasar gantung, di Paris 3 sana. Okey, di Kinabatangan. Sekarang dia boleh macam mana? Dia boleh sewakan satu truk ataupun macam truk family punya ni. Dia sewakan untuk pengangkutan angkat barang Korea ataupun pindah barang KK, Ladatu, Tawau, Seluruh Sandakan, seluruh Sabah. Dia jual bundle je, geng. Jadi ini antara kelebihan yang ada kalau kemahiran kau ada walaupun Betul. pendidikan kau rendah. Betul. Bukan saya maksudkan ni dorang ni berpendidikan rendah. Saya belum tahu lagi tahap pendidikan dorang ni. Dorang mungkin ada pendidikan, dorang mungkin ada kemahiran. Dorang gabungkan sampai dorang mampu begini. Betul. Tetapi sejarah permulaan dorang memang sangat kecil. Jual di pasar-pasar dulu. Contoh ambil satu lagi macam mana PM turun masa di 30. datang ke Sandakan hari tu, 30 Ogos. 30 Ogos hari tu singgah di kedai nasi manuk. Betul. Pengusaha yang awal-awal dua beradik ni hanya berniaga di situ saja. Sharing. Tumpang berniaga. Depan tu kan, depan tu. Di kan. depan Dia tu buka juga. Gerai-gerai kecil je. Gerai kecil. Boleh kami menyewa sini, menjual kami nasi ayam. Contoh. Sekarang dorang menjadi usahawan yang berjaya. Betul. Dorang boleh memiliki premis dorang sendiri Betul. tanpa pinjaman bank. Kamu tengok. Latar pendidikan macam mana? Mudah lagi. Sangat hebat. Pengalaman lebih. Muda-muda belajar macam tak cukup lah. 3 tahun cukup lah. Mungkin dorang sempat study dalam bidang pendidikan bisnes, Mungkin. ekonomi dan sebagainya kan. Dan PM bangga dengan hasil orang ni dua. Orang Sandakan guys. Nasi manuk hebat. Nanti Hebat. kita jumpa si Nanti Din ni. Boleh kita jemput tu nanti bang sini. Boleh. Boleh kan? Ataupun kita live di nasi manuk sambil-sambil makan betul. nasi ayam. Tak. Dorang sponsor. Temu bual. Lepas tu kita tanya. temu bual ya. Ya, kita tanya. Kita cuba jumpa dia. Enggak, bukan kami mengharap yang itu, tapi kami berkongsi pengalaman. Betul. Alang-alang PM sudah turun tengok kamu, pasti lagi ramai orang mau tahu pasal latar belakang kamu kan. Betul. Jadi memang hebat sebenarnya. Hebat. Golongan-golongan orang Sandakan ni Sandakan sebenarnya banyak yang hebat-hebat. Cuma banyak aja yang kita kurang kenal Iya. apa semua. Jadi kalau kamu ada cadangan siapa yang kamu rasa Hmm. ada bisnis ke apa yang boleh dikembangkan ataupun yang boleh Kongsikan. dikongsikan Sebagai boleh. contoh, kami boleh jadikan kamu ikutan, Ya, jadikan role kamu model. teladan, role model, Boleh. idol. boleh jemput. Boleh kami Boleh kami beritahu. jemput kamu, boleh Hmm. kamu datang di studio kami. Kalau enggak atau kami datang tempat kamu. Kami datang tempat kamu. Ya, sponsor Kita ya. bercerita berkenaan untuk naikkan image Sandakan. Betul. Sebab Sandakan semua ada. Balik pada topik yang si Ketua Menteri kita sebut, kita mau sebenarnya orang Sabah sendiri yang mengurus tadbir negeri ini. Betul. So daripada kemahiran-kemahiran, daripada ilmu-ilmu beginilah, kita boleh tadbir dengan baik Betul. negeri Sabah. So hasil bumi Sabah. Jadi kalau boleh janganlah ada yang meremehkan salah satu sama lain. Iya, jangan kamu. Kita sama-sama lah bergabung bilang orang. Jadi tidak boleh kita pandang rendah yang kemahiran ni macam yang rendah betul, yang Ya. tinggi betul. Tidak boleh. Jadi kita kena sama-sama begitu. Sama-sama. Sama-sama. Jadi macam mana kita mau execute benda tu untuk mentadbir Sabah nanti? Dari Betul. situlah permulanya. Di situlah kita plan. Di meja inilah kita akan bermula, kita akan bincang. Dan kita akan kembangkan daripada meja begini, dia akan jadi bulat. Ya. Bulat dia akan jadi besar. Last nanti berkumpul sudah di sini semua. Mungkin bertingkat Meja panjang. Nanti bertingkat. Bangunan Tingkat. 2 tingkat pun ditambah lagi 1 tingkat. Ya. Sebab kita execute the plan. Betul. Sampai macam tu sekali. Ya. Bah, Jadi settle sudah. settle sudah. Okey, kita bersiaran lebih kurang berapa jam? Lebih kurang sejam Sejam. lebih. Sebab Sejam kita lebih. start tadi 10.05 minit. Ya. Kita boleh habiskan lebih kurang sekejap lagi lah 11.15. Okey, jadi lagu apa Dik? Wih, ada lagu kah? Ada dari sialan. Mau lagu apa bang? Wow! Mana aku pandai menyanyi bang? Cakap betul lah. Sudah dipilih lagu tu. Kejap. Baru terkeluar tadi dia punya. Ya. Drum. Kau biasa Jadi- menyanyi, kalau kau menyanyi lagu apa? Sebab Lagu- tengok kau live apa semua kan. Walaupun live kau tu macam tiada orang tengok. Bukan tiada orang tengok. Tiada dialog, tiada Betul. apa. Yang menengok beratus-ratus juga. Apa kau buat Dah tu? sampai beratus. Ya, mungkin kau menyanyi di belakang lah, aku dah dengar. Dah lah. Biasalah kalau jual pandel. Selalunya tarikan kalau jual pandel nih ketika buka guni. Guni baru tuh. Guni baru. Buka guni baru memang akan ramai orang. Istilah dia apa? Okey, hari ini kita buka guni. Ya, kita tekan cek di atas tuh dia punya caption tuh letak aja Okey. buka guni. Oh, memang ada confirm caption akan sudah. ramai. Wow. Ya. Jadi macam mana kalau White TV buka guni? Boleh. Ataupun guna caption buka guni tapi dia live begini? Ramai yang boleh. tengok. Mungkin ramai yang tengok. Mungkin buka Apa? guni apa dorang? Lagi guna apa Dia ni? kira apa? Clickbait. Oh, begitu. Clickbait lah kira yang kita pancing orang untuk datang tengok. Dan pancing. itu sebenarnya yang selalu YouTuber buat, yang Facebook gitu. yang creator Boleh ajar buat. kami di White TV Boleh. supaya orang bilang tengok guni apa yang kami buat.
Pecah guni. Tapi Tapi pecah guni. rupanya live pasal pecah guni sih ya. Lepas tu yalah YTV akan buat. Betul. Rupanya ada si Kiding di belakang. Tengah buka guni. Buka guni apa dia bilang tadi? Pecah guni. Pecah guni. Wah, kita pecahkan. Guni itu kaca kah? Ya karung. Karung. Hah? Macam mana kasih pecah? Pecah lah buka dia punya. Oh, gitu. itulah ayat dia pecah guni. Sengaja aku tanya tu. So, kita gunakan perkataan yang begitu boleh menarik orang supaya Betul. tengok memang berhambur di situ kain-kain, kau boleh pilih dengan harga, lepas tu orang boleh bagi gift pula kan? Inilah dia. Kau dengar macam mana kalau si Alan menyanyi. Apa kau lagu? Lagu Type X kamu nggak sendirian. Kamu enggak sendirian ya, kali kita berdua ini. Kamu tengok. Kejap Kejap, jangan Terus, kasih lama. tes dulu. Kan kau tes, kasih run terus. Belum mula. Sabar. Sabar. Ayan. Terimalah kamu nggak sendirian. Type X. Iya. Biasa. Bila ku tak di sini, tetaplah kau
Percaya meski gelap malam kamu gak sendirian, dan semua bintang yang ku tinggalkan adalah pakaian di malam. Percayalah padaku meski di gelap malam kamu gak sendirian, dan semua bintang yang ku tinggalkan adalah pakaian di malam. Malam berakhir. Ini malam. Ini malam. Ini malam. Akhir malam akan sampai bila? Akhir malam Iya, dia akan sampai bila? besok. Sampai besok. Oke bang, ada last comment nih bang. Last comment Ya. apa? Apa komen Last dia? comment dari Jainal Ashigal. Apa dia bilang? Kemahiran bagian operation dan degree expert in human interaction middle management. Apalah kono? Dia maksudnya kalau kemahiran dia Hmm. bagian operation Hmm. dan bagian degree dia expert in human integration middle management. Jadi kalau ada dua-dua, ialah kemahiran dia akan duduk di sana. Yang ada kelebihan tentang ilmu ni, dia boleh menguruskan di sebelah atas. Jadi betul ada. sama-samaran. Iya. Jadi bolehlah. Lepasan college community jadi rebutan majikan. Wah, pun ada keratan akhbar. Sejak 2014 benda-benda begini diceritakan. Betul. Oh no. Ini keratan utusan Malaysia 31 Mac 2014 dia bilang lepasan college community jadi rebutan majikan. Jadi tengoklah kalau kamu mau jadi rebutan, jadilah orang yang ada sentiasa ada kemahiran. Betul. Okay, right. Kita sudah sampai ke jam 11.20 pagi. Thank you Alan. Boleh denangkan kita lagu Kau Tidak Bersendirian daripada Type X. Kamu enggak sendirian kamu deh. Jadi habis sudah. Thank you pada yang menonton kami pagi ini. Kongsikan seandainya konten yang bermanfaat. Kami akan berada di setiap sisi Sandakan. Kami akan bercerita lebih banyak berkenaan dengan kehidupan warga Sandakan. Betul. Kami ada banyak segmen. Segmen yang sangat luas untuk warga Sandakan. Kami akan beritahu kamu. Betul. Kami akan lancarkan, kami akan aktifkan keseluruhan segmen ini nanti untuk manfaat warga Sandakan. Yang kamu tengok ini, dia lebih kepada pengisian biasa. Lepas ni kami akan bagi tahu pengisian yang sangat luar biasa. Ada 20 segmen. Hampir 20 segmen. Kami akan aktifkan semuanya nanti. Sambil-sambil kami akan berkongsi di platform live White TV ini. Okey. Begitu saja kan? Begitu Wah, siap. terima kasih. Jangan lupa hashtag TV Sandakan. Sebar, White TV. sebar Sebar berita betul dan Sekat sekat berita berita palsu. Jumpa lagi hari Isnin insyaAllah. Kalau ada live besok, kami on. Ya. Kalau tiada, jumpa Isnin. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.